Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan diterangkan tentang model pitah, iaitu suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran Al-Quran menggunakan aktiviti Total Physical Response atau singkatannya TPR. Model pengajaran ini bertujuan untuk mengatasi masalah keciciran pelajar dalam bacaan Al-Quran. Model ini dibangunkan melalui kajian di peringkat PhD dengan menggunakan metod DDR atau Design and Developmental Research. Ia telah melalui 3 fasa, iaitu fasa 1 analisis keperluan, fasa 2 reka bentuk dan pembangunan yang melibatkan pakar seramai 310 orang guru Al-Quran dan 11 orang pensyarah kanan IPTA dan IPGM. Manakala fasa ketiga, penilaian kebolehgunaan melibatkan 22 pakar yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengajaran tilawah Al-Quran. Asas model ini adalah model pendidikan Ibn Khaldun, model Total Physical Response oleh Usher dan model pembelajaran mastery oleh Bloom. Melalui model ini, seseorang yang zero Al-Quran mampu membaca Al-Quran dalam masa yang sangat singkat. Menjadi satu kebiasaan, guru-guru Al-Quran menggunakan kaedah kuliah dalam pengajarannya. Guru memberi penerangan dan bacaan contoh, kemudian meminta pelajar mengulang berkali-kali. Pelajar diminta untuk mengingat dan faham istilah-istilah yang kebanyakan menggunakan bahasa Arab seperti isti'la, istifal, majais, wajib, mad asli, ikhfa dan sebagainya. Kesannya ia mengambil masa yang agak lama untuk seseorang pelajar faham dan boleh membaca Al-Quran secara bertajwid. Selain dari itu, masalah yang berlaku adalah cara nak menguji keberkesanan proses pengajaran tersebut. Biasanya guru Al-Quran menggunakan kaedah tasmi'. Pelajar perlu menghadap guru dan membaca Al-Quran seorang demi seorang. Ini akan mengambil masa yang lama dan menimbulkan perasaan takut pada diri murid. Dalam masa yang sama, ketika sesi tasmi' dijalankan, timbul isu lain iaitu kesukaran guru untuk mengawal murid-murid lain. Pendekatan ini menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran Al-Quran kurang menarik dan membosankan berbanding dengan mata pelajaran lain. Berasaskan daripada kaedah pengajaran Al-Quran yang berkesan perlu dilakukan secara bertalaqi musyafahah seperti mana yang digunakan pakai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maka model pitah dibangunkan bagi memastikan objektif pengajaran tilawah Al-Quran tercapai. Maksud talaqi adalah pertemuan antara guru dan murid, manakala maksud musyafah adalah pergerakan dua bibir. Oleh sebab kesukaran melihat bahagian dalam mulut seperti gusi, gigi, anak tekak, lebih-lebih lagi di kebilangan murid yang ramai dalam satu kelas, maka melalui TPR, pergerakan tersebut ditunjukkan menggunakan pergerakan anggota badan, terutama tangan, yang boleh dilihat dari jarak yang jauh berbanding dengan melihat pergerakan mulut. Terdapat beberapa pergerakan tangan yang dicipta untuk memudahkan pelajar faham huruf hijaiyah tunggal, huruf hijaiyah bersambung, dan pelbagai baris serta hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran. Untuk membolehkan pelajar membaca Al-Quran secara bertajwid, mereka perlu mengenal dan menguasai 3 perkara, iaitu yang pertama, huruf vokal dalam Al-Quran, iaitu baris dalam Al-Quran. Yang kedua, huruf konsonan dalam Al-Quran, iaitu 28 huruf hijaiyah. Dan yang ketiga ialah simbol dalam Al-Quran seperti sabdu, mati, waqaf, alif wasal dan sebagainya. Sebagai contoh, pergerakan tangan untuk mengenalkan huruf vokal dalam Al-Quran. Jika cara tradisional, kita biasa menggunakan istilah baris atas, baris bawah, baris hadapan, atau guna istilah Arab fathah, kasrah dan dhammah. Tetapi melalui TPR, baris atas ditunjukkan dengan cara jari telunjuk tangan kiri diangkat sebelah kiri, menggambarkan huruf vokal A, iaitu awan dan atap yang berada di atas dan ianya bermula dengan huruf A. Manakala baris bawah ditunjukkan dengan telunjuk tangan kiri diturunkan ke bawah untuk ikan dan itik yang memang kedua-dua ikan dan itik berada di dalam air. Baris hadapan pula
Tangan kiri digenggam dan diangkat ke sebelah atas sebelah kiri seperti penumbuk. Oleh kerana terdapat 2 kali huruf vokal U dalam istilah penumbuk, maka baris depan adalah huruf U. Untuk menggambarkan tanda tanwin pula, kedua-dua tangan kanan dan kiri akan digerakkan ke atas dan ke bawah. Murid diminta meniru pergerakan tangan yang ditunjukkan oleh guru. Setelah murid mahir dan faham konsep vokal dalam Al-Quran, serta mampu mengaplikasikan baris tersebut dalam Al-Quran, barulah mereka diperkenalkan huruf-huruf konsonan yang bermula dari ba, ta, sa hinggalah ya. Namun demikian, biasanya pelajar keliru, terutama ketika huruf hijaiyah yang bersambung. Maka dalam model pitah, huruf hijaiyah dibahagi kepada 8 tajuk, iaitu titik di manakah engkau, kepala tajam, Doraemon tidur, mata harimau, filem bertelur, dagu zirafah, kail dan Pakcik Hamzah bisu. Setiap kali selesai memperkenalkan huruf berdasarkan kumpulan-kumpulan tadi, pelajar akan disuruh untuk buat latihan secara bertulis. Setelah pelajar menguasai setiap topik yang dipelajari, guru akan terus mengaplikasikan kepada bentuk baris atau huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Guru meminta murid menyebut bunyi huruf sambil menggerakkan anggota badan. Dengan cara ini, guru boleh membantu pelajar yang tidak dapat menyebut serta gagal melakukan pergerakan tangan yang sepatutnya. Maka, model ini tidak memerlukan guru mendengar seorang demi seorang seperti biasa yang dilakukan oleh guru-guru Al-Quran sekarang ini. Memandangkan tempoh masa belajar tilawah di sekolah sangat terhad, maka berdasarkan model pitah, disusun sebuah modul yang dinamakan Asas Al-Quran Kaedah Rakib. Dia merupakan buku latihan untuk membolehkan murid-murid melakukan ulang kaji apa yang telah dipelajari di sekolah melalui video rakaman yang boleh dilihat melalui QR code yang disediakan dalam buku modul tersebut. Terdapat 33 video dalam buku tersebut. Selain pelajar menggunakan QR code tersebut, ibu bapa juga boleh memanfaatkan buku tersebut untuk bersama-sama anak mereka belajar Al-Quran di rumah masing-masing. Sehingga kini, model pitah telah didedahkan kepada guru pendidikan Islam di beberapa buah jabatan pelajaran negeri dan pejabat pendidikan daerah. Semoga model pitah ini dapat mengurangkan kadar buta Al-Quran bukan sekadar di kalangan pelajar sekolah, malah kepada seluruh umat Islam yang terdiri dari pelbagai bahasa, bangsa, dialek, budaya, latar belakang sosioekonomi dan juga latar belakang pendidikan.